Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, murid-murid, kita jumpa lagi pada siri yang ketiga. Baik, hari ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Sebelum ini di siri kedua kita dah lihat berkenaan dengan kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So hari ini kita sambung faktor yang kedua, iaitu kepekatan elektrolit. Baik. Kepekatan ion dalam elektrolit juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas. Ion negatif yang lebih pekat, kita lihat ion negatif saja, ion negatif yang lebih pekat dalam elektrolit ada lebih cenderung dipilih untuk dinyah cas pada anod. Okey, yang ni Okey, so kat sini kalau ion itu ion itu pekat, elektrolit itu pekat, maka pada anod nanti kita akan lihat bahawa ion negatif itu dipilih berdasarkan ion yang lebih pekat. Okey, kita tengok. Namun begitu, ion positif yang dipilih untuk dinyah cas, ion positif dinyah cas di anod ini, dinyah cas pada katod, masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif berkenaan dalam siri elektrokimia. Okey, ingat tak? Semakin rendah maka ia lebih senang dinyahcaskan. Baik, jom kita lihat contoh. Okey, elektrolisis larutan natrium klorida pekat. Ini dia punya perkataan dia. Okey, tips kita lihat perkataannya. Kalau dia kata larutan natrium klorida ada perkataan pekat ni, itu merujuk kepada kita perlu gunakan faktor yang kedua, iaitu kepekatan elektrolit. Okey, kita nak lihat dua contoh lah. Satu natrium klorida pekat, satu lagi lah natrium klorida cair. Okey, kita tengok ion-ion yang hadir dalam natrium klorida pekat atau cair semasa elektrolisis adalah ion natrium. Kedua-dua sama kan, ada ion natrium positif, ion klorida negatif, ion hidrogen, ion positif, saya tulislah dan ion hidroksida, ion negatif. Okey. Pada katod, pada elektrod negatif ni, yang menarik ion positif ni, apa yang ditarik ialah ion natrium dan ion hidrogen. Okey. Tetapi disebabkan di katod ni dia masih merujuk kepada siri elektrokimia, so ion hidrogen akan dipilih untuk dinyah cas, kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. So dia berada di lebih bawah daripada natrium. So gas hidrogen akan terhasil pada katod. Walau bagaimanapun, kita nak lihat yang dekat anod. Pada anod, anod elektropositif, so dia akan menarik ion-ion negatif. Ion negatif dia ialah ion klorida dan ion hidroksida. Okey, ion negatif yang dinyahcaskan pada anod dipengaruhi oleh kepekatan. Sebab dia punya soalan tadi, natrium klorida pekat. Kepekatan ion negatif dan elektrolit seperti yang berikut. Okey, kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi berbanding kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium klorida pekat. Seperti larutan natrium klorida 1.0 mol desimeter padu. Maka ion klorida akan dipilih. Kalau awak lihat natrium klorida pekat, maka dia akan pilih ion klorida untuk dinyah cas, walaupun kedudukan ion klorida adalah lebih tinggi daripada ion hidroksida. Kalau kita ikut dari segi kedudukan siri elektrokimia, sepatutnya hidroksida dah dipilih, tapi disebabkan oleh natrium klorida yang lebih pekat, maka natrium klorida yang akan dipilih. So apa yang berlaku pada anod ialah gas klorin akan terhasil. Okey, yang ni untuk natrium klorida pekat. Okey, natrium klorida pekat. Kalau natrium klorida cair, ini cair, kepekatan ion klorida adalah lebih rendah berbanding kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium klorida cair. Okey, seperti bagi contoh larutan natrium klorida 0.001 mol desimeter padu. So maka kita akan gunakan ion hidroksida. Okey, kita akan pilih ion hidroksida untuk dinyah cas, kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding ion klorida. Dia lebih berat daripada kedudukan lebih rendah dalam siri elektrokimia tu. So pada anod, gas oksigen akan terhasil. Nampak tak perbezaan dia? Kalau kita lihat ada perkataan pekat, kita gunakan kepekatan.
Okey, kita ambil ion klorida. Kita tengok dari siri elektrokimia. Tetapi kalau ion klorida cair, kalau larutan tu cair, maka kita ikut macam faktor yang pertama, iaitu mengikut siri elektrokimia tersebut. Satu lagi, ada satu info sains. Okey, bagaimana nak menguji sama ada gas yang terhasil itu bersifat asid ataupun bersifat alkali. Kita gunakan ujian ketan litmus biru lembap dulu. Okey, dekatkan selai ketan litmus biru lembap. Okey, jika ketan litmus biru lembap tu menjadi merah, maka gas dalam tabung uji bersifat asid. Kalau dia bertukar, daripada biru jadi merah, gas dalam ni ialah bersifat asid. Okey, jika warna ketan litmus biru lembap luntur, maka gas dalam tabung uji ialah gas halogen. Okey, dan jika ketan litmus biru lembap tidak berubah, gas di dalam tabung uji bersifat alkali ataupun neutral. Kita balik pula. Okey, terbalik pula kalau kita gunakan ketan litmus merah pula. Terbaliklah. Okey, kita dekatkan selai ketan litmus. Kalau tukar jadi biru, maka dia bersifat alkali. Okay, tapi kalau dia tidak berubah, maka tentulah dia bersifat asid ataupun neutral. So, nak test lagi asid, kita kena buat pula ujian ketan litmus biru. Alright. Okey, faktor yang terakhir untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ialah jenis elektrod. Okey, jom kita lihat. Seterusnya, jenis elektrod yang digunakan juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas. Seperti jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Okey, tengok kat sini, di bahagian sini, anod sama dengan jenis logam dalam elektrolit. Okey, ataupun jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tidak sama dengan jenis logam dalam elektrolit. Okey, sini kuprum. So, kita gunakan jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tidak sama dengan jenis logam ion dalam elektrolit. Okey, yang ni kuprum. So, kita gunakan anod ini logam selain daripada kuprum. Okey, itu ada dua perkara yang mempengaruhi, sama ada sama atau tak sama. Okey, kita lihat yang ni. Jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama, ini sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit, maka di anod atom logam akan mengion untuk membentuk ion positif yang melarut dalam elektrolit. Dekat anod, baik, kita lihat jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis logam ion dalam elektrolit, sama. Okey, maka apa yang berlaku ialah di anod atom logam akan mengion untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Dekat elektrolit anod tadi, atom logam tadi akan mengion, maksudnya dia bertukar daripada atom jadi ion. Okey, ion apa? Ion positif, dan dia larut ke dalam elektrolit. Okey, di katod pula, ion logam tersebut akan dinyacas, dan membentuk atom logam yang terenak pada katod. Okey, ion logam daripada mana? Ion logam yang ni lah. Okey, ion logam yang daripada atom logam tadi, dia akan nyacas dan dia akan membentuk atom logam dan dia terenak pada katod. Daripada anod ni tadi, dia akan pergi ke katod. Okay. Kepekatan ion dalam elektrolit tidak berubah. Kepekatan ion logam dalam elektrolit tidak berubah. Kerana apa? Kerana kadar atom logam yang mengion untuk membentuk ion logam di anod adalah sama dengan kadar ion logam yang dinyacas untuk membentuk atom logam lalu terenak pada katod. Maksud dia yang ni lah, yang saya tulis di atas ni. Okey, ion logam yang dinyacaskan tu dan membentuk atom logam ni sebenarnya dia datang daripada anod ni tadi. Dia datang daripada anod, dia bukan daripada larutan. Dia datang daripada anod. Kalau nak kita lihat balik gambar rajah yang sebelum tu supaya lebih faham. Yang ni kita lihat apa yang berlaku ialah pada anod ni logam kuprum ni tadi akan dia akan menjadi ion. Okey, ion jadi kuprum 2.
Okey, dia menjadi ion. Dan elektron ni akan bergerak ke sini lah. Okey, akan bergerak ke katod. Okey, baik. Ion-ion kuprum ni tadi akan pergi ke katod. Nampak tak ada larutan perang, ada endapan perang ni. Endapan perang ni lah yang datangnya daripada ion-ion kuprum yang terhasil dekat anode ni tadi. Okay, so yang ni lah yang pergi ke situ. Okey, yang larutan kuprum ni dia tetap berada berada pada elektrolit ni. So kepekatan dia tak berubah lah, sebab ion-ion yang pergi kepada kuprum ni ialah ion daripada anode. Alright, itu maksudnya. Okey, jom kita lihat yang kedua. Baik, apa yang berlaku jika jenis bahan yang digunakan sebagai anode tidak sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit? Okey, maka atom di anode tidak akan melarut dalam elektrolit macam tadi tetapi ion negatif dalam elektrolit pula dinyah cas di anode. Ini berlaku sama dengan kita belajar pada kedudukan siri elektrokimia tu. Ion negatif dalam elektrolit akan dinyah cas di anode. So di katod pula, ion yang kurang elektropositif akan dipilih untuk dinyah caskan tu. Okey, baik, jom kita lihat contoh dengan lebih dalam berkenaan dengan elektrolisis jenis elektrod yang digunakan. Baik, yang pertama ni kita gunakan jenis elektrod yang sama dengan larutan elektrolit. So kat sini katakanlah kita lukis. Okey, ada dua anode, inilah argentum. Okey, argentum. Elektrod argentum, kita lukis sumber bateri, sumber elektrik. Okey, ini adalah katod. Okey, so ini dia punya larutan. Larutan kat sini kita gunakan argentum nitrat. Okey, baik. So, ini gambar rajah dia lah secara umumnya. Okey, argentum akan pergi kat sini lah. Okey, dia akan pergi ke sini. Okey, dan ion nitrat akan pergi ke ni lah, ke anode. Anode. Okey, baik. Kita lihat kalau kita gunakan ion elektro argentum, ion yang hadir dalam larutan argentum nitrat semasa elektrolisis adalah ion argentum. Okey, ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen, okey, dan ion hidroksida. Okey, pada katod yang ni pada katod apa yang berlaku ialah ion-ion positif akan ditarik, iaitu ion argentum dan hidrogen. Ag dan hidrogen akan ditarik kat situ, tapi ion argentum yang akan dipilih. Okey, kerana ion argentum itu berada lebih rendah daripada hidrogen. So apa yang berlaku kat sini ialah argentum akan terenak pada katod. Pada katod ada argentum. Okey, daripada ion jadi atom-atom argentum. Okey, itu yang berlaku. Kemudian pada anode, elektrod positif ni pada anode, elektrod argentum ni tadi akan membentuk ion-ion argentum. Okey, dia daripada atom dia jadi ion. Okey, dah jadi ion argentum. Okey, itu yang bentuk dia tadi membentuk ion argentum pada atom argentum di anode mengayon. So ion nitrat dan ion hidroksida tak dinyahcaskan. Nitrat dengan OH tadi ni dia tak dinyahcaskan, tetapi ion argentum yang akan terhasil. Okey, kepekatan ion argentum dan nitrat tidak berubah kerana kadar pengionan argentum di anode untuk membentuk ion argentum adalah sama dengan kadar ion argentum dinyahcas untuk membentuk ion argentum yang terdapat pada katod. So apa yang berlaku, kita katakanlah kat sini ada 100 argentum yang dinyahcaskan. So dekat sini pun yang atom yang menjadi ion 100. Dia sama. So kepekatan kat sini dia tidak berubah. Kepekatan dia tak berubah. Okey. Kerana argentum ni tadi tu yang digunakan untuk terenak kat sini
So yang keluar pun sama dia punya kadar. Okey, ini yang berlaku kalau kita gunakan samalah elektrolit dan juga elektrod yang sama. Okey. Tapi kalau kita gunakan elektrod yang berbeza, kita gunakan elektrod karbon. Okey. So dia kata sini ion yang hadir dalam argentum nitrat semasa elektrolisis sama juga ion yang sama, ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Baik, pada katod, apa yang berlaku pada katod ialah dia akan menarik ion positif, iaitu ion argentum dan ion hidrogen. Kedua-dua ion positif. Ion argentum dipilih untuk dinyas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. So dia berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada pada siri elektrokimia. So argentum tadi akan terenak pada katod. Okey, dia nampak pada katod tu nanti elektrod katod nanti akan ada enapan pada elektrod tersebut. Okey, tetapi pada anod elektrod positif, pada anod nanti apa yang berlaku ialah dia sama juga, dia akan menarik ion nitrat dan ion hidroksida. Okey, tetapi ion hidroksida lah yang akan dinyaskan tu. Ion hidroksida akan dinyaskan pada anod. Okey, kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion nitrat. So gas oksigen akan terhasil. Dekat sini akan terhasil gas oksigen. Okey. Kepekatan ion argentum dalam elektrolit berkurang kerana argentum yang dalam elektrolit, elektrolit ni gunakan elektrolit argentum, so dia akan berkurang kerana apa? Kerana ion argentum tadi dah dinyas menjadi atom argentum pada katod. So dia punya kepekatan akan berkurang. Baik, murid-murid, seterusnya kita akan lihat aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, apakah yang industri-industri yang menggunakan aplikasi elektrolisis? Baik, kita lihat ada 4 contoh kat sini aplikasi yang digunakan, iaitu sama ada untuk pengekstrakan logam, penulinan logam, penyaduran logam dan pengolahan air sisa dengan menggunakan elektro pengumpalan. Okey, baik, kita akan lihat 3 sahaja hari ini. Okey, iaitu pengekstrakan, penulinan dan penyaduran logam. Baik, pengekstrakan logam seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium diekstrak daripada bijihnya atau garamnya secara elektrolisis, leburan bijih atau garam logam tersebut. Okey. Penulinan logam pula, dalam penulinan logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anod, manakala logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Okey, semasa proses elektrolisis, logam pada anod akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Dan ion ini akan bergerak ke katod untuk dinyas dan terenak pada katod sebagai logam tulen. Ini yang kita belajar sama proses elektrolisis. Okey, dan akhir sekali menggunakan elektrolisis dalam penyaduran logam, iaitu dalam proses penyaduran logam, emas, platinum atau perak disadur pada logam lain untuk menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik dan tahan kekisan. Baik, itu sahaja untuk siri ketiga. Kita akan jumpa lagi pada siri keempat dengan subtopik yang baru, iaitu 6.2 sel kimia. Jumpa lagi.